aku angkat tangan aku tengok muka dia dah dekat hidung dia, mulut dia keluar darah. Lepas aku baca ayat kursi tu. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada TKP Intai Jagat Channel. Okey, nama aku A dan kisah benar malam ini adalah sambungan part 2 kepada tajuk Peranginan, iaitu episod lepas yang aku upload yang pasal hotel di Cameron Highland. Okey, sebelum tu auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah yang lepas stop bila mak aku dengar ada tapak kaki yang sangat jelas bunyinya berbanding sebelum tu lagi yang kedengaran sama-sama, tapi time tu memang jelas bunyinya. So mak aku time tu macam dah panik tau. Sebelum subuh tu mak aku sebenarnya tak boleh tidur, tapi mak aku somehow baru terfikir untuk buka bacaan ayat ruqyah. Tahu tak, lepas ada something yang tarik selimut dekat kaki mak aku tu, bapak aku memang tak dengar bunyi apa-apa yang mak aku dengar sebenarnya. So bapak aku cadangkan buka ayat-ayat dekat telefon. So mak aku pun buka lah bacaan ayat ruqyah dekat YouTube yang macam 1 jam ke, yang macam panjang sikit. Baru rasa selamat. Dia mak aku play, dan benda tu pun berjalan lah sampai mak aku tertidur. Barulah boleh tidur, macam barulah boleh rasa tenang sikit tau. So bila dah subuh tu kan mak aku dengar tapak kaki. Lepas tu mak aku macam, okey ni jelas sangat ni, tak kisahlah apa jadi, nak tengok lah macam tu. Lepas tu mak aku pun bangun. Tapi tu dah subuh, sebabnya boleh bangun sebab dah subuh tau. So tak ada rasa takut sangat. Dah pukul 6 10 minit 6 suku macam tu. Lepas tu mak aku pun pergilah tengok. Mak aku jalan pelan-pelan dekat ruang tamu. Ada sesosok tubuh yang sedang membungkuk. Dan itu adalah aku. Yes, itu adalah aku. Sebabnya aku dah tidur awal kan malam tu, dan tak adalah hantu subuh tu. Hantu tu stop sampai mak aku buka bacaan ruqyah tu. Kiranya pagi tu mak aku dengan tapak kaki aku berjalan daripada bilik aku pergi ke ruang tamu. Aku kan malam tu tertidur awal dan besoknya nak pergi jalan. So aku nak pakai contact lens, tapi aku terlupa rendam malam tu. Aku pun sebenarnya terjaga tau, pukul 12 lebih ke pukul 1 macam tu. Tapi aku tak ada dengar bunyi pelik-pelik. Aku sebenarnya nak buka mata time tu pun macam seram sikit. Nak buka mata lama-lama seram. So aku terus tutup laju-laju, aku sambung tidur waktu tu. Aku tak dengar bunyi yang mak aku dengar, tapi aku rasa seram. Aku jaga pukul 5 lebih macam tu. Pukul 6 aku macam aku terjaga sebab aku tak rendam lagi contact lens. Lepas aku pun bangun dengan sendirinya, pergilah dekat bahagian ruang tamu tu, dan aku pun rendam lah contact lens untuk pakai pada hari Isnin tu lah kiranya, sebab semalam Ahad kan. Okay, malam pertama dah settle. Malam kedua tak ada apa-apa pun jadi, Alhamdulillah. Sebabnya belum cerita ni belum habis kat sini. Belum, sabar. Okay, memanglah yang penampakan dan gangguan tu semua terjadi pada malam pertama. Dan mak aku ada mention tau pada waktu petang malam kedua tu, iaitu hari Isnin tu, mak aku mention, kalau kau dengar dekat dalam rumah ni, kalau kau ada kat sini, tolonglah jangan ganggu aku nak tidur nyenyak malam ni. Macam tu mak aku cakap macam tu. Dan somehow dia dengar cakap, dan mak aku pun tidur nyenyak malam tu, malam kedua tu. Tapi pintu bilik air tu masih lagi terbuka kadang-kadang, dan aku pun dengar siang pun pintu bilik air tu akan terbuka. Beberapa kali even dah tutup dengan betul, tutup sampai habis. Tapi cerita ni tak habis kat sini. Kita flashback balik. Kan aku tidur awal, orang pun dah tidur waktu tu. Dan bila mak aku cerita pagi tu dekat abang aku pun dengar sebenarnya bunyi tapak kaki orang jalan-jalan tu. Sebab rupanya abang aku tak tidur lagi malam pertama tu. Abang aku tengah borak dengan kawan dia, dan dia dengar bunyi tapak kaki tu. Ulu gila. Bunyi dekat pintu. Dia pun dengar benda yang sama dengan mak aku. Cumanya dia dekat bilik. Dia dekat bilik lagi satu, mak aku dekat bilik lagi satu. Aku tak dengar tau, aku tak dengar apa-apa. Tapi malam tu aku kan tidur awal. Malam pertama tu aku mimpi. Orang dalam rumah tu tak ada mimpi tau semalam tu, tapi malam pertama tu aku ada mimpi. Okay, disclaimer, mimpi ni bukanlah sebenarnya benda yang kita 100% kena percaya. Sebab aku pun honestly tak percaya pun mimpi ni. Tapi dia boleh jadi petunjuk terpulang kau nak percaya ataupun tak percaya. Sebab benda kadang-kadang boleh masuk logik akal, dan kadang-kadang tak boleh pun sebenarnya. So kau kena fikir, muhasabah, timbang tara, debat-debat sikit untuk fikir mana yang patut diambil dan mana yang tak patut diambil. Aku harap kau faham lah maksud aku ni sebenarnya. Sebab aku jenis orang yang selalu mimpi tau. Setiap malam aku akan mimpi. Benda random je, tak kisah benda apa-apa. Tapi aku memang selalu bermimpi. Aku seorang yang sangat jarang tak mimpi. Memang hari-hari aku akan mimpi, dan benda tu memang pelik-pelik.
Tapi bila mimpi dekat tempat macam tu akan ekstra pelik. Aku faham tak maksud aku? Malam pertama tu aku mimpi, aku sebenarnya tak ingat tau mimpi tu. Waktu aku tidur tu, aku bangun tu memang waktu aku bangun nak rendam kontak lens tu, aku memang dah tak ingat tau mimpi. Tapi bila mak aku mention pasal benda-benda yang mak aku dengar waktu semalam tu, bila pagi subuh tu aku dah rendam kontak lens, lepas tu aku terus gosok baju untuk prepare baju untuk pergi jalan-jalan lah hari tu. Dan terus aku teringat mimpi aku tu, tiba-tiba teringat. Lepas tu barulah aku mention dekat mak aku dengan semua orang dekat rumah tu lah. Aku mimpi aku dekat rumah aku tau, dekat rumah aku, kiranya bukan dekat homestay tu. Aku mimpi aku dekat rumah aku. Mimpi ada seorang budak lelaki, budak juga. Aku tak tahu kenapa budak, tapi budak juga, macam anak orang asli. Kulit dia gelap-gelap sikit, dia botak. Budak dalam umur, aku tak tahulah, 6-7 tahun macam tu. Dia pandai cakap, dia cakap Melayu dengan aku, tapi dia macam orang asli, macam orang Afrika pun ada. Dia macam gelap lah, memang nampak macam orang asli. Lepas tu baju dia pun bukan macam baju kita. Baju dia banyak warna coklat. Lepas tu ada macam macam ada lubang-lubang, ada macam nak kata manik, bukan manik, tak tahulah, tapi macam orang asli punya pakaian lah kiranya. Budak tu datang dekat rumah aku, dekat beranda rumah aku. Kiranya dia tak masuk rumah. Aku duduk dekat depan rumah aku. Tiba-tiba ada seorang budak ni datang, budak lelaki yang botak ni. Dia datang, lepas tu dia nak main dengan aku. Aku pun bermain lah dengan dia, sebab dia tak ada harm pun, maksudnya dia tak nampak pun bahaya. So lepas dia budak-budak kan, macam tak ada apa-apa, dia pun tak masuk rumah aku. Dan dia dekat luar rumah tu je, dan dia macam nak main-main. So aku pun main-main lah dengan dia. Aku main benda yang budak-budak selalu main, macam main sorok ke apa ke, tapi dekat luar rumah aku tu je. Okay, time aku main-main dengan dia tu, aku tak tahu kenapa, macam aku tak tahu dia daripada mana, dan aku tak tahu kenapa aku macam lain dia macam budak-budak je. Cumanya time main-main tu macam banyak lah, main pondok-pondok, main benda budak-budak. Lepas tu main tinting. Tiba-tiba aku macam tak tahu, dalam mimpi tu aku macam aku cakap dengan dia, nak main tak satu permainan kena rasuk, macam main rasuk-rasuk. Lepas tu budak tu macam rasuk apa macam tu kan. Macam alah, macam awak apa pura-pura lah macam kena rasuk. Lepas tu akak macam cuba keluarkan hantu daripada badan awak, macam tu. Lepas tu dia macam tak faham sangat, tapi macam okey boleh lah, macam seronok je budak-budak macam seronok je. Lepas tu macam okey boleh deal lah macam tu. Lepas tu dekat luar rumah aku tu juga, aku pun main lah rasuk-rasuk tu dengan dia. Aku tak tahu kenapa aku main benda tu dengan dia, tapi dalam mimpi tu aku macam tahu budak tu bukan orang biasa, faham tak? Macam aku nak tahu dia pada asal mana, tapi aku sebab dia budak-budak dan dia tak nampak bahaya, so aku pun buatlah melalui cara permainan. Macam tu lah lebih kurang dalam mimpi aku tu. Jangan tanya aku kenapa, sebab mimpi kan. Tapi aku masih boleh berfikir dalam mimpi aku tu, dan aku boleh tahu mana yang bahaya, mana yang tak bahaya dalam mimpi tu. Macam tu. Contohnya kalau ada mimpi budak datang nak minta kena susu tu kan, ataupun ada budak-budak datang dekat engkau, selalunya mimpi budak-budak ni ada kait dengan saka ataupun keturunan yang dia nak dekat kau kan. So kalau kau nampak budak-budak dalam mimpi, kau kena bunuh dia. Budak, bayi, benda-benda tu kalau datang dalam mimpi nak approach kau, mendatangi kau, dan dia macam nak dekat-dekat dengan kau, kau bunuh je dia. Memang macam tu. Aku setiap kali aku mimpi kalau budak-budak, aku akan bunuh dia. Tapi kali ni budak ni tak macam mendatangkan bahaya, dan tak nampak lagi bahaya. Dia macam budak-budak yang nak main-main je. So aku pun main-main je lah dengan dia. Okay, permainan rasuk-rasuk tu, dia pun macam berlaku lah kena rasuk je macam tu kan. Aku tak tahu macam nak menggayakannya, tapi dia tahu pula rasuk tu apa, dan dia pun macam acah-acah lah kena rasuk. Aku macam spontan dalam mimpi tu, aku pegang kepala dia tahu. Aku pegang kepala dia guna tangan kanan. Kepala dia kan botak, budak kecil. Dia bawah aku kan, kiranya dia kat bawah. Aku pegang kepala dia, betul-betul pegang kepala dia macam tu kan. Pegang kepala dia, aku baca ayat kursi daripada awal sampai akhir. Aku baca betul-betul, bukan main-main, sampai pegang kepala dia. Lepas tu mula-mula dia macam suka lah, macam budak-budak macam tu lah, sambil gelak-gelak, sambil macam acah-acah kena rasuk tu. Dia macam suka mula-mula. Lepas tu bila aku dah baca ayat kursi tu, ayat pertama okey, ayat kedua, ayat ketiga, bukan ayat kursi kan satu ayat je, tapi dia kan ada stop-stop kan. Okay, so bila time dah beberapa kali stop tu, dah beberapa kali, kiranya dah separuh ayat kursi tu, tak separuh lah sebenarnya, baru suku ayat kursi tu, budak tu tiba-tiba muka dia berubah. Muka dia tadi gelak-gelak, tiba-tiba dia macam macam tu. Dia macam, dia baru sedar macam apa yang aku buat dekat dia tu menyakitkan dia tau. So kalau dia sakit kalau kena ayat kursi, maksudnya apa? Sebab budak tu tak nampak macam hantu pun,
time aku baca ayat kursi tu, muka dia dah berubah dah. Tapi aku tetap baca sampai habis ayat kursi tu tau. Aku lepaskan dia. Tadi kan dia macam acah-acah kena rasuk. Lepas tu bila aku dah baca dah separuh sampai habis, dia dah start diam dan muka dia dah berubah. Lepas tu bila aku angkat tangan aku kan tutup muka dia kan. Kiranya budak kecil, like tangan aku macam penuh lah dekat muka dia. So aku tak nampak sangat muka dia. Lepas tu bila aku angkat, macam ni contoh ni kepala dia kan, aku angkat tangan aku tengok muka dia dah dekat hidung dia, mulut dia keluar darah. Selepas aku baca ayat kursi tu, aku angkat betul-betul, aku angkat ni, hidung dia dengan mulut dia dah berdarah dah. Memang berdarah betul. Lepas aku macam kenapa ni? Aku tanya dia balik. Sebab aku tak expect lah budak tu nak berdarah ke apa. Like tadi kan main-main. Lepas tu tiba-tiba aku baca ayat kursi, dia berdarah. Mulut dia dengan hidung dia berdarah. Lepas tu dia pun macam dia kesat. Macam tak tahu. Macam dia macam bela tau. Dia macam kenapa berdarah macam tu kan. Dia pun tak tahu. Aku tak tahu, dia pun tak tahu. So aku tanya dia balik, ni dah darah ni. So akak tak tahu. Akak tak tahu macam mana nak rawat. Macam tu kan. Aku cakap dengan dia macam tu. Macam okey tak? Lepas tu dia macam dia macam dalam kesakitan tau. Dia macam blur-blur. Dia macam sakit. Tapi dia sakit tak aku baca ayat kursi tu je lah. Lepas tu badan dia dah tak sedap lah. Dia macam berpinah-pinah. Dah bukan ceria macam sebelum ni aku main dengan dia tu. Tadi kita main-main je. Aku tak tahu macam kenapa darah-darah ni. Aku tak tahu nak rawat. Macam tu kan. Aku cakap dengan dia, tak apa, adik pergi balik. Orang kat rumah masih tahu macam mana nak rawat adik. Aku cakap macam tu dengan dia. Lepas tu dia macam tiba-tiba teringat something. Itulah agaknya dia cakap macam tu. Lepas tu aku macam, apa dia? Bapak saya ada cakap macam dia ada bagi something kat saya. Macam dia ada bagi sesuatu dekat saya. Dia cakap macam tu. Tapi dia kata benda tu ada macam benda yang saya tak boleh buat. Macam pantang larang yang dia kena ikut. Kalau tak nanti dia sakit. Macam tu. Tapi dia kata selama bapak dia bagi benda tu, dia okey je. Macam dia tak ada rasa apa-apa perubahan pun dekat diri dia. So dia macam okey je lah. Macam budak macam biasa main-main je. Tapi dia kata bila akak baca tadi tu, dia macam tak tahu pun ayat kursi tu apa tau. Dia macam baru first time jumpa orang dan ayat kursi. Aku tak tahu. Tapi dia macam kata bila akak baca ayat tu, macam dia baru jumpa. Dia kata mungkin inilah kot salah satu benda yang saya tak boleh buat yang bapak saya cakap tu. Dia cakap macam tu. So maksudnya kita nampak kat situ yang benda yang bapak dia bagi kat dia tu bukan benda baik. Sebab dia sakit bila aku baca ayat kursi. Dia macam pendarahan dalaman tau. Sebab tiba-tiba keluar darah dekat hidung dan mulut dia lepas aku baca ayat kursi tu. Lepas tu aku macam, bapak adik yang bagi macam. Tu. Dia tak tahu pun benda tu apa dia cakap. Tapi benda tu ada dekat dia. Lepas tu dia sakit. Aku tanya dia, memang dia sakit lah. Dia tak sedap lah. Dia lain lah daripada dia first datang tu. Dan dia pun balik. Bila dia balik tu, nak tahu apa berlaku bila dia balik? Mimpi ni tak habis kat sini tau. Kita sambung untuk next episode. Korang jangan marah aku kena buat dalam sendiri supaya korang lebih suspend untuk tengok video aku. Dan tolonglah subscribe. Yelah, sebabnya aku share maklumat seram kat korang. Dan korang pun mana tahu terhibur ataupun okey dengan cerita aku. So bolehlah subscribe dan tengok lagi lepas-lepas ni ataupun sebelum ni punya video. Okey, segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, intai jagat wujudnya memanggil cerik. I know you can hear me. Open up the door. I only wanna